Baik, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah tuan-puan, sekejap lagi kita akan mula. Kita tunggu dalam 2-3 orang peserta. Kita akan tunggu 2-3 orang dulu. Malam ni sebagaimana tuan-puan maklum, kita akan online kitab Paku Iman. Kitab Paku Iman, anjuran Surau Abdul Rahman bin Auf. Kuliah tetap kita, kuliah dui mingguan kita di Surau Abdul Rahman bin Auf, Sara P11 ataupun Pression 11. Kita akan sambung malam ni, insyaAllah kita akan sambung tajuk dia beriman kepada kitab. Jadi sebelum tu seperti biasa kita meraihkan jemaah surau kita, Surau Sara dan juga kawan-kawan kita yang lain. Kita menunggu beberapa minit, 2-3 peserta sebelum kita mula. Sambil-sambil kita menunggu kawan-kawan kita, tuan-puan boleh tuan-puan bantu tekan butang share. Mudah-mudahan akan dapat manfaat, lebih ramai lagi yang akan dapat manfaat hasil daripada perkongsian kita. Malam ni tajuk ringan sahaja tuan-puan, tajuk ringan. Kita dah habis tajuk yang berat, kita dah habis. Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, 20 ataupun 13 sifat, 13 ciri yang kita telah bincang. Alhamdulillah kita dah settle 13 ciri sifat, 13 ciri ataupun 13 sifat Allah Subhanahu Wa Taala ataupun ciri ketuhanan yang ada pada Tuhan yang telah kita bincang. Dan yang kedua juga telah kita bincang, iaitu teras yang kedua, rukun iman yang kedua, beriman kepada malaikat. Dan malam ini kita akan sambung teras yang ketiga, teras ataupun rukun iman yang ketiga, iaitu beriman kepada kitab. Lebih ringan, lebih santai dan lebih mudah sahaja. Kita baca pun insya-Allah tajuk-tajuk yang santai, tajuk yang mudah kita akan baca ekspres sedikit berbanding dengan tajuk yang memerlukan pendetailan yang panjang seperti 12 ataupun 13 sifat Allah Ta'ala itu kita agak panjang dan lama masa kita ambil tuan-puan. Tajuk-tajuk yang ringkas ini ataupun tajuk-tajuk yang simple ini kita akan ekspreskan. InsyaAllah malam ni 13. Malam ni 3 ataupun rukun yang ketiga, iaitu beriman kepada kitab. Beriman kepada kitab. InsyaAllah kita akan bincang, kita akan habiskan malam ni tuan-puan. Kita akan malam ni kita akan habiskan bagaimana proses ataupun bagaimana cara beriman kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tunggu sekejap lagi dua peserta kita. Kita tunggu mungkin 20 peserta kita akan on tuan-puan. Kalau dah tuan-puan 20 kita akan on. Kita meraihkan peserta terutamanya dari Surau Abdul Rahman bin Auf P11 ataupun Pression 11 dan juga kawan-kawan dan rakan-rakan teman-teman kita yang lain yang turut join sama kita. Kita juga menantikan 2-3 minit. Mungkin dalam 20 peserta, 20 orang yang join, kita akan terus on. Boleh tekan butang share tuan-puan. Mudah-mudahan besar kita punya impact, kita punya ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, hasil daripada kita punya usaha kita. Kita tunggu respon daripada wakil surau kita, Ustaz Roy kita. Kalau dah Ustaz Roy kata kita boleh on, kita akan mula. Kita menunggu respon daripada wakil Surau Abdul Rahman bin Auf ataupun Sara, Ustaz Roy kita. Puan syuhada kita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sarah kita dah masuk. Siap Sarah pression sebelah. Jelas alhamdulillah. Baik, kita boleh saya rasa kita boleh mula. Macam mana Sarah kita nak mula? Ataupun kita nak masih menanti jemaah Sarah? Kalau tuan-tuan kata ready mula, kita akan mula, kita akan on. NYC clear Bambat. Oh, Bambat kita jauh daripada NYC clear. Alhamdulillah. Terbaik. Kita tunggu respon daripada jemaah Sarah. Kalau dah clear, dah get ready, kita akan mula. Tengku. Ya mulia Tengku. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemaman clear. Woi, jauh Tengku. Kemaman. Jauh. Ingatkan Tengku di area ni, area kita ni. Balik kampung lah. Okey, boleh pelan-pelan. Okey, kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'd. InsyaAllah tuan-puan yang saya hormati sekalian, kita akan sambung pengajian kitab kita, Kitab Paku Iman, yang kita baca setiap hari Rabu, minggu yang kedua dan minggu yang keempat di Surau Abdul Rahman bin Auf ataupun Sarah P11. Oleh kerana kita sempena tempoh PKPB ini, kita tak dapat mengadakan kuliah secara fizikal, tetapi permintaan jemaah kita, permintaan Ustaz Roy kita untuk teruskan juga kuliah kita melalui online, walaupun kita tak mampu untuk berada secara fizikal, tapi mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat ilmu secara online. Tuan-puan boleh berada di mana saja, di hadapan laptop ataupun di hadapan handset masing-masing. InsyaAllah tuan-puan, malam ni kita akan sambung tajuk kita, iaitu cara beriman kepada kitab. Ini teras ataupun rukun iman yang ketiga. Sebagaimana kita selalu sebut tuan-puan, kitab kita ini, kitab akidah ataupun kitab usuluddin, membincangkan tentang pendetailan 6 rukun iman. Bermula daripada rukun iman yang pertama ataupun teras. Rukun yang pertama kita boleh panggil teras, kita boleh panggil rukun. Rukun yang pertama iaitu membincangkan bagaimana proses ataupun cara beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita dah bahas dalam kitab kita ini. Ada 13 ciri ataupun 13 sifat ketuhanan yang ada pada Tuhan, yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, teras yang kedua ataupun rukun yang kedua juga telah kita bahas, iaitu rukun yang kedua berkaitan dengan cara ataupun proses beriman kepada malaikah, yang telah kita settlekan dalam kuliah sebelum daripada ini. Dan sambung malam ini tuan-puan, sambung malam ini iaitu rukun yang ketiga, teras yang ketiga daripada 6 rukun iman, iaitu beriman kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, su'alun. Musannif ataupun pengarang kitab kita, al-alim al-allamah Tuan Guru Haji Cik Al-Qadahi, dia membawa dalam bentuk menulis ataupun gaya penulisan dia mengemukakan dalam bentuk persoalan dan dia jawab. Soal, macam mana percaya dengan segala kitabnya, kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana macam mana ni, bagaimana percaya, yani kita percaya, kita faham di hati kita dengan segala kitabnya, kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Jawabnya, jawab musannif. Dia tanya dan dia jawab.
Jawab musannif rahimahullahu ta'ala. Wajib atas tiap-tiap mukallaf percaya. Wajib ini wajib ke atas tiap-tiap mukallaf. Wajib aini. Wajib aini wajib ke atas tiap-tiap individu yang mendapat status mukallaf. Statusnya mukallaf, maka wajib ke atas dia percaya dan i'tiqad. Percaya, wajib ke atas dia percaya dan i'tiqad. Percaya ni, yang ni dia tahu, dia faham dan dia nampak di hati dia. Apabila dia faham ataupun dia tahu, dan i'tiqad, dan wajib dia berpegang di hati dia. Dia berpegang apa yang dia percaya. Bukan sekadar percaya semata-mata di hati dia tanpa dia berpegang. Iman ini disyaratkan dia mesti percaya dan mesti dia i'tiqad di hati dia. I'tiqad ni dia pegang apa yang dia percaya. Itulah pegangan dalam hati dia apa yang dia percaya kepada kitab. Wajib atas tiap-tiap mukallaf percaya, yakni faham, tahu dan i'tiqad dan berpegang ada bagi Allah Ta'ala beberapa banyak kitabnya, kitab Allah Ta'ala. Kitabnya, kitab Allah Ta'ala yang diturunkan. Kitab mana? Yang tu sifat bagi kitab. Kitab yang diturunkan atas setengah rasul-rasulnya Rasul Allah Ta'ala. Wajib kita percaya bahawa Allah Ta'ala ni menurunkan beberapa banyak kitab Allah Ta'ala ini ke atas rasul-rasulnya. Iaitu apa dia kitab? Kita dah tahu statement umum, wajib kita percaya dan i'tiqad dan pegang. Bukan sekadar percaya, tapi kita wajib berpegang dan hati kita. Nak pegang, kita kena tahu. Sebab tu percaya ini, dia tak boleh kepercaya tanpa pegang dan tak boleh pegang tanpa percaya. Dia kena percaya, kemudian pegang. Dia syarat kena dua-dua syarat. Tak boleh pegang tanpa percaya, itu dipanggil pegangan yang tak betul. Pegangan yang tidak membetuli dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kena percaya, dia kena tahu, dia kena faham dan pegang dan berpegang di hati dia. Apa yang dia pegang? Adanya beberapa banyak kitab Allah Ta'ala ini yang diturunkan ke atas setengah rasulnya Rasul Allah. Iaitu kitab. Apa dia kitab itu? Iaitu ni dia panggil nak ta'rif ataupun nak definisi kitab. Adakah kitab sebagaimana yang kita faham? Kita ni tuan-tuan apabila sebut kitab, terbayan di minda kita apa dia? Terbayan di minda kita ini buku ataupun kitab fizikal yang boleh kita pegang. Apabila kita sebut kitab tuan-tuan, maka terbayan di minda kita kitab yang kita baca. Ini dipanggil kitab secara fizikal. Maka kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala ini bukan merujuk kepada kitab yang kita faham secara fizikal itu. Tu kita kena faham apa makna kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul, kepada Rasul dia. Iaitu kitab itu titah, yang mengandungi titah perintah tuan-tuan. Ini perintah. Iaitu titah Allah Ta'ala, iaitu mengandungi perintah Allah Ta'ala. Dan atau tafsil. Dan ini bukan benda yang berbeza, tapi dia nak menafsirkan titah tu apa dia. Dan firmannya, dan mengandungi firmannya, firman Allah. Firman dengan titah sama. Titah ni perintah, firman pun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab ini mengandungi perintah Allah Ta'ala yang disampaikan oleh Jibril alaihi salam kepada Rasulnya, Rasul Allah Ta'ala. Jadi, kitab ni tuan-puan bukan buku yang kita faham. Bukan buku secara fizikal yang kita faham. Tetapi kitab ini merujuk kepada perintah Allah Ta'ala. Kandungan
perintah Allah Ta'ala yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulnya. Itulah dia yang dipanggil kitab. Kandungan perintah Allah Ta'ala yang Allah sampaikan kepada Jibril, dan Jibril bawa kepada Jibril sampaikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dipanggil kitab. Yakni yang dikehendaki Allah Ta'ala sampaikan kepada Jibril itu, yang dikehendaki Jibril sampaikan kepada Rasul itu, yakni Jibril alaihi salam baca perintah dengan mulutnya, mulut Jibril. Jibril membaca perintah Allah Ta'ala itu dengan mulut Jibril, bukan baca tengok di buku, bukan Allah Ta'ala berikan kitab, berikan buku secara fizikal kepada Jibril, dan Jibril alaihi salam membaca kepada Rasul kita. Tidak. Jibril baca ini, Jibril alaihi salam membaca, yakni menyebut perintah yang dibawa daripada Allah Subhanahu wa taala, baca ini kepada apa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mulut, yakni dengan mulut Jibril alaihi salam. Beri Rasul itu dengarnya, supaya Rasul itu dengar perkataan yang dibaca oleh Jibril alaihi salam. Bukanlah diunjuk surat. Bukan ini nak menafikan, bukan Jibril baca di buku dan serahkan buku ataupun kitab itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah diunjuk surat. Itu bukan, itu nak menafsirkan kata Jibril baca dengan mulut, bukan Jibril baca di buku kemudian diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan tuan-puan, makna buku ataupun makna kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala ke atas para Rasul, makna apa kitab? Maknanya kitab ini merujuk kepada kandungan perintah ataupun firman. Sama tuan-puan, perintah dan firman sama. Kandungan perintah Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasul. Segala perintah Allah Ta'ala yang disampaikan kepada Rasul itu, itulah yang dipanggil kitab. Yang diturunkan oleh Nabi, kitab, yakni segala kandungan perintah Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi kita ni, kepada Rasul kita. Itu makna kitab. Baik, bermula qaul yang tahqiqnya qaul. Ini nak cerita bilangan. Bilangan kitab yang diturunkan kepada Rasulullah, kepada para Rasul. Bermula qaul yang tahqiqnya qaul, yakni qaul yang mu'tamad. Apa makna mu'tamad? Aqwalu dalilan, yang terlebih kuat nisbah dalil. Itu dipanggil qaul yang tahqiq, qaul yang kuat, qaul yang mu'tamad. Bermula qaul yang kuat, qaul yang mu'tamad, tiada kita ketahui berapa banyak kitab yang diturun atas Rasul-Rasulnya Rasul Allah Subhanahu wa taala. Qaul yang mu'tamad, kita tidak mengetahui berapa banyak jumlah yang sebenar yang diturunkan ke atas para Rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kata 104 buah atau lain daripada 104 buah. 104 buah ni tuan-puan, ini disebut oleh para ulama qaul dhaif. Qaul dhaif 104 buah. Tetapi qaul yang mu'tamad, qaul yang tahqiq, kita tidak mengetahui jumlah yang sebenar kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala ke atas para rasulnya, melainkan Allah Ta'ala jua yang mengetahui jumlah yang sebenar. Adapun pendapat yang dhaif, 104 buah, itu pendapat yang dhaif. Hanya yang wajib kita ketahui, wajib kita tahu dengan tafsilnya, dengan detailnya,
setiap kitab. Hanya wajib kita ketahui, yakni kita tahu isi kandungan setiap kitab dengan tafsil secara detailnya. Detail setiap kitab, siapa Nabi, itu maksud detail. Kita tahu kitab 4 ini, setiap kitab kita tahu siapa Nabi yang bawa, itu maksud detail. Hanya yang wajib kita ketahui dengan tafsilnya, secara detailnya setiap kitab itu 4 kitab jua, yakni 4 kitab sahaja. Tak lebih daripada 4, itu wajib kita ketahui secara tafsil. Adapun kita wajib ketahui secara ijmal. Secara ijmal ini, secara umum, kita wajib i'tiqad, wajib pegang dalam hati kita. Jumlah yang sebenar amat banyak yang tidak diketahui melainkan Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya daripada 4 buah kitab yang diturunkan kepada 4 rasul. Turun Taurah. Yang pertamanya Taurah, yakni kitab Taurah, diturun atas Nabi Musa alaihi salam. Bacaannya bacaan Taurah dengan bahasa Ibrani. Dan keduanya, dan kitab kedua daripada 4 kitab, Zabur, diturun atas Nabi Dawud alaihi salam. Bacaannya bacaan kitab Zabur dengan bahasa Qibti. Dan ketiganya daripada 4 kitab, Injil, diturunkan ke atas Nabi Isa alaihi salam. Bacaannya bacaan Injil dengan bahasa Syriani. Dan kitab keempatnya daripada 4 kitab, Quran, diturun atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacaannya dengan bahasa Arab. Dan wajib kita i'tiqad ke semua hukum-hukum syarak yang di dalam kitab-kitab Rasul yang terdahulu itu sudah Tuhan mansukh. Ini wajib kita i'tiqad, bukan sunat. Wajib kita i'tiqad ke semua hukum syarak. Tuan-tuan, hukum syarak yang ada di dalam kitab-kitab Rasul yang terdahulu itu telah dimansukh, telah didelete, telah dimansukhkan oleh Allah Ta'ala. Apa makna mansukh? Ini badal dipanggil. Buan hukum-hukumnya hukum syarak. Allah Ta'ala mansukh, Allah Ta'ala buan, Allah Ta'ala delete hukum-hukum syarak yang berada di dalam kitab-kitab sebelum daripada ini. Itu dipanggil buan hukum, tu badal kepada mansukh. Hanya disuruh kita ikut itu syarak, yakni syarak itu, mana syarak itu? Nabi Muhammad hingga kiamat. Segala hukum syarak yang berada di dalam kitab sebelum daripada kitab Nabi kita, kitab Quran, maka dimansuhkan, dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya wajib kita ikut hukum-hukum syarak yang ada di dalam kitab Al-Quranul Karim, yakni kitab yang diturunkan ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinggalah kiamat. Adapun seperti wajib atas kita mengerja haji, maka iaitu syarak Nabi Muhammad, tetapi semacam, yakni sama syarak Nabi Ibrahim alaihi salam, maka iaitu tiada mengapa. Baik, ini pun sebab yang kita perlu ingat. Musannif ataupun pengarang kita nak ingatkan kita bahawa cara pelaksanaan ibadat haji ini sama dengan ibadat ataupun syariat ibadat haji yang ada di dalam syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun sama, tetapi itu syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Jangan kita pegang ini tawaf cara Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini tawaf, ini syair cara syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu sebenarnya pegangan
i'tiqad yang menyalahi. Kenapa? Kerana i'tiqad kita, wajib kita i'tiqad syariat Nabi Muhammad ini ataupun syariat mengerjakan haji Nabi kita. Walaupun sama dengan Nabi Ibrahim AS, tetapi itu syariat Nabi kita, bukan syariat Nabi Ibrahim AS. Cuma cara pelaksanaannya hampir sama dan ada yang sama, maka itu bukan, apabila sama bukan bererti syariat Nabi Ibrahim AS. Itu jelas tuan-puan. Adapun kafir ahli fatrah. Baik, ini last sebelum dia nak masuk rukun yang keempat. Sebelum nak masuk rukun yang keempat, ini kesimpulan ataupun dia panggil penutup kepada rukun yang ketiga. Penutup dia nak cerita tentang tempoh masa yang tidak dibangkitkan Nabi ataupun Rasul. Ada tempoh masa yang masa tersebut tidak dibangkitkan Rasul ke atasnya. Mati Nabi sebelum daripada itu, nak dibangkitkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempoh itu dipanggil tempoh fatrah. Tempoh yang tidak dibangkitkan Rasul ke atasnya. Tempoh yang tidak ada syariat yang diturunkan ke atas mereka. Maka orang-orang yang berada pada masa yang tidak diturunkan Nabi, pada masa yang tidak diutuskan Nabi ke atas mereka, maka nama golongan ataupun umat ketika itu, nama dia adalah orang yang berada pada zaman fatratuz zaman, fatrah. Apa hukum orang fatrah ataupun ahli fatrah? Ini dia nak cerita. Musannif kita nak cerita hukum orang yang berada pada zaman fatrah, zaman yang tidak ada syariat, zaman yang tidak ada Rasul pada zaman tersebut. Adapun kafir ahli fatrah. Apa dia ahli fatrah? Iaitu, kita dah tahu ahli fatrah itu merujuk kepada tempoh masa yang merujuk kepada zaman yang belum dibangkitkan Rasul ke atas mereka. Iaitu ahli fatrah ataupun kafir ahli fatrah, orang yang selepas Rasul yang dahulu. Rasul yang dahulu wafat, nak bangkit Rasul yang akan datang ini, maka tempoh itu dipanggil fatrah, tempoh yang tidak ada syariat. Kerana apa tuan-tuan puan? Kerana syariat Nabi terdahulu, matinya Nabi, wafatnya Nabi, maka wafatnya syariat mereka. Tak wajib orang yang hidup selepas daripada zaman kewafatan Nabi terdahulu, tidak wajib mereka mengikut syariat Nabi yang telah wafat. Sebab itulah apabila wafatnya Nabi, nak bangkit Nabi lain, maka tempoh itu dipanggil fatratuz zaman. Dan sebelum bangkit Rasul pula, seperti mana contoh? Seperti kafir Arab selepas wafat Nabi Ismail alaihi salam, dan belum bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi Rasul, maka mereka itu kafir yang hidup pada zaman kewafatan Nabi Ismail, selepas wafat Nabi Ismail, sebelum bangkit Nabi kita Muhammad, maka mereka itu lepas daripada neraka, yakni tiada masuk neraka. Dan jikalau mereka itu sembah berhala dan berzina sekalipun, ini ghayah. Ghayah nak menyatakan bersangatan, mereka tidak akan diletakkan di dalam neraka oleh Allah Ta'ala, walaupun mereka menyembah berhala, walaupun mereka berzina, walaupun mereka tanam anak hidup-hidup, dan sebagainya. Kenapa? Kerana mereka hidup pada zaman yang tidak ada syariat. Inilah tempoh ataupun orang panggil tempoh masa kafir yang hidup pada zaman yang tidak ada Rasul ataupun pada zaman yang tidak ada syariat. Kita panggil zaman jahiliyah ataupun kita panggil zaman fatrah. Maka zaman fatrah ini tuan-puan tidak ada syariat, maka tidak ada sistem dosa dan pahala. Tidak ada pahala dan tidak ada dosa. Kalau mereka buat kesalahan sekalipun, tidak ada
dosa. Kalau mereka buat kebaikan sekalipun, tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka itu terlepas daripada neraka, yakni tiada dimasukkan ke neraka. Dan jikalau mereka itu sembah berhala dan berzina sekalipun, bila di masa, yakni pada masa belum bangkit Nabi kita Muhammad jadi Rasul, sebelum Nabi kita ditabal menjadi Rasul, sebelum Nabi kita ditabal menjadi Rasul, maka ketika itu masih lagi dinamakan Fatratuz Zaman, walaupun Nabi kita lahir. Tetapi Nabi kita belum lagi ditabalkan menjadi Rasul, belum lagi diberikan jawatan Rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiada masuk neraka mereka itu atas qaul yang sahihnya qaul. Firmanullahu ta'ala. Mana dalil dia? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, artinya, dan tiada kami menyeksa akan seorang hingga kami bangkit akan Rasul. Kami tidak akan menyeksa akan seseorang daripada kamu, kata Allah Ta'ala, hatta nab'atha rasulah, sehingga kami utuskan, yakni kami tabalkan akan Rasul, akan seorang Rasul di kalangan kamu. Yakni Rasul yang menyampaikan kepada orang itu. Nabi, Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala tidak akan menazab seseorang itu sehingga Allah Ta'ala tabalkan ke atas seseorang itu Rasul untuk menyampaikan syariat. Yakni, yang kata Rasul itu, Rasul yang menyampaikan syariat kepada orang itu. Bukan dengan Rasul yang terdahulu, bukan Rasul yang wafat. Rasul yang terdahulu, Rasul yang telah wafat, maka tidak dikira. Inilah qaul yang sahihnya, qaul, pendapat. Dan muqabil qaul yang sahih, muqabil ini dipanggil kepada pandangan ataupun pendapat yang sahih. Apabila muqabil sahih ataupun pendapat bertentangan dengan sahih, dinamakan dhaif, yang sangat lemah, yang tidak boleh beramal. Itu dia panggil cara untuk kita kenal. Apabila berlaku khilaf, maka kita tengok dia punya kekuatan khilaf itu. Kalaulah sahih, maka dia tidak kuat seperti asah. Maka apabila sahih dia lawan dia ataupun pendapat sebaliknya, maka dia tidak kuat, lemah, yang tidak boleh beramal. Dan muqabil dan pendapat yang melawani qaul yang sahih, yang bertentangan dengan qaul yang sahih, itu tidak boleh diterimanya, yakni tidak boleh beramal. Kenapa? Kerana dia panggil dhaif yang mardub, dhaif yang ditolak, kerana dhaif muqabil bagi sahih. Kalau dhaif muqabil bagi asah, dia jadi sahih, itu dhaif yang kuat, yang boleh beramal. Maka dua ibu bapa Nabi, maka dia panggil tafriq, tuan-puan. Tafriq kepada kata apa? Apabila kita tahu kafir ahli fatrah yang hidup dalam tempoh sebelum ditabalkan Rasul ke atas mereka itu, maka mereka tidak ada dosa dan tidak ada pahala, dan mereka tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Jelas Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Quranul Karim. Maka keputusan yang keluar daripada statement ini apa dia? Maka dua ibu bapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak masuk neraka. Kerana kedua-duanya Nabi kita, kedua-duanya ibu Nabi kita Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib dan Sayyadatina Aminah yang mulia ini, mereka berdua ini hidup pada zaman fatrah, dan mereka tidak akan ke neraka, sebagaimana ada pendapat yang cuba
untuk menyakiti hati Nabi. Ada pendapat yang mengatakan ibu bapa Nabi akan dihumban oleh Allah ke dalam neraka kerana mereka tidak sempat beriman dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jawapan untuk menolak da'iyah yang mengatakan bahawa ibu bapa Nabi kita akan berada di dalam neraka. Kerana keduanya, yakni kedua ibu bapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahli fatrah, yakni termasuk di kalangan orang yang berada dalam tempoh masa yang tidak dibangkit Nabi. Wafat sebelum bangkit Nabi Muhammad jadi Rasul. Wafatnya wafat ibu Nabi kita. Wafatnya wafat bapa Nabi kita Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Bila? Sebelum Nabi kita jadi Rasul. Sebelum Nabi kita ditabal menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Adapun hadis. Ini nak faham hadis itu. Sebab itulah tuan-puan, hadis ini antara hadis yang dijadikan hujah oleh mereka yang mengatakan bapa Nabi kita berada dalam neraka. Ini hadis yang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita nak memahami hadis ini, mesti kita faham melalui kalam para ulama, melalui penafsiran para ulama. Bukan kita faham secara literal sahaja. Kita bukan faham secara zahir hadis ayat, zahir ayat sahaja. Zahir ayat kita faham, Nabi menyatakan orang yang mati kafir, maka ke dalam neraka mereka. Sebab itulah ada orang yang berhujah mengatakan bahawa bapa Nabi kita dan ibu Nabi kita, mereka akan berada dalam neraka. Mana dalil? Inilah hadis. Dan kita cuba nak faham hadis ini melalui pentafsiran para ulama. Hadis ini sebenarnya apa yang kita kena faham melalui cara ataupun melalui pahaman yang dinakalkan oleh para ulama. Mana hadis dia? Adapun hadis riwayat Muslim daripada Sayyidina Anas. Anas menakalkan daripada Nabi, anna rajulan qala ya Rasulullah aina abi, qala fin nari, falamma faghada'ahu faqala inna abi wa abaka fin nar. Artinya bahawasanya seorang laki-laki berkata, ada seorang laki-laki berkata, ia lelaki, ya Rasulullah, di manakah bapa aku? Ada seorang sahabat Nabi, dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya kepada Rasulullah, di mana bapa aku ya Rasulullah? Lalu apa jawab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bersabda ia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapa engkau di dalam api neraka. Maka tak kala berpaling lelaki itu, apabila lelaki itu mendengar perkataan Nabi kita, Nabi mengatakan bapa engkau berada di dalam neraka, lalu berpaling lelaki itu, maka menyeru Nabi akan dia. Lalu Nabi berkata kepada lelaki itu, maka sabda ia Nabi, bahawasanya bapa aku dan bapa engkau di dalam neraka. Ini perkataan yang ramai orang menjadikan hujah, bahawasanya bapa Nabi berada di dalam neraka. Sebenarnya apa yang kita kena faham daripada perkataan Nabi ini, yakni ulama nak menafsirkan perkataan Nabi ini, yakni Nabi nak menyatakan secara bersungguh-sungguh orang yang kafir, yang mati di dalam kafir, tak kala ketika mana sudah bangkit Rasul kepadanya itu masuk neraka. Nabi nak menyatakan secara bersungguh, Nabi nak takkid, Nabi nak cerita secara bersungguh-sungguh, sekiranya orang mati dalam kafir sedangkan mereka sudah dibangkitkan Rasul ke atas mereka, maka orang ini, kata Nabi, akan dimasukkan ke dalam neraka. Jangankan sekadar bapa engkau,
Nabi nak nyata bersungguhnya, jangan kata bapa engkau akan dimasukkan ke dalam neraka kalau mati dalam keadaan kafir setelah mana dibangkitkan Rasul. Bahkan bapa aku juga, kata Nabi, bahkan jika bapa aku sekalipun, tak kala ketika mana sudah bangkit Rasul, jika tiada ia beriman, mati di dalam kafir, samalah, yakni semacamlah, samalah masuk neraka juga. Nabi nak cerita secara bersungguh-sungguh, nak cerita kalau bapa engkau mati dalam kafir, sedangkan ketika mana bapa engkau mati sudah dibangkitkan Rasul ke atasnya, maka mereka berada dalam neraka. Jangan kata bapa engkau. Nabi kata, kalau bapa aku sekalipun, jika bapa aku sekalipun mati dalam keadaan kafir, sedangkan telah dibangkitkan Rasul ke atasnya, maka dimasukkan juga ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi nak nyata bersungguh-sungguh bahawa orang yang mati dalam kafir sedangkan telah dibangkitkan Rasul ke atas mereka, dan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dihumban ke dalam neraka. Padahal bapa Nabi itu mati sebelum bangkit Rasul. Sedangkan wawul haliyah. Padahal ni sedangkan apa yang sebenar, bapa Nabi ini mati sebelum bangkit Rasul, bukan bapa Nabi mati sebelum bukan bapa Nabi mati setelah dibangkitkan Rasul, tidak. Maka realnya yang sebenarnya berlaku, bapa Nabi ini tidak akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana bapa Nabi dia mati sebelum dibangkitkan Rasul, maka tiada dimasukkan ke neraka. Ini apa kesimpulan, maka keputusannya apa yang kita kena pegang, maka tiada masuk oleh bapa kita, bapa Nabi kita ke dalam neraka. Itulah akidah ataupun wajib kita beriktikad. Bapa Nabi kita dan ibu Nabi kita tidak akan berada dalam neraka, bahkan dia akan berada dalam syurga, dan mereka orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana mereka inilah merupakan usul, merupakan penyebab lahirnya manusia teragung, manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Last sekali tuan-puan, sebelum kita berhenti di bawah sana, kita akan berhenti perenggan yang terakhir, soalun. Ini hadis yang terakhir. Wa qad su'ila al-qadi Abu Bakr bin Arabi an rajulin qala anna aban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi an-nari fa ajaba bi annahu mal'un li anna Allah qala innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina wala adza a'zamu min an yuqala anna abahu finnar. Artinya, dan sesungguhnya ditanya akan Qadi Abu Bakar bin Arabi daripada lelaki yang berkata ia lelaki bahawasanya bapa Nabi Muhammad itu di dalam neraka. Apa? Maka menjawab ia dengan bahawasanya orang yang berkata bapa Nabi masuk neraka itu ialah orang yang Allah Ta'ala laknat akan dia, akan orang itu. Ini jawab Qadi. Jawab Qadi Abu Bakar. Apabila ditanya ada orang yang mengatakan bahawa Nabi Muhammad, bapa Nabi kita berada dalam neraka. Lalu kata Qadi menjawab bahawasanya orang yang berkata bapa Nabi masuk neraka itu ialah orang yang Allah Ta'ala laknat akan dia. Jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Allah murka dan Allah laknat dia. Bukan saja murka, tetapi Allah Ta'ala laknat, yakni Allah kutub sekutub-kutubnya. Allah kutub dia, Allah cela dia. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala berfirman, bahawasanya orang yang menyakiti akan Allah dan akan Rasulnya itu, melaknat akan mereka itu oleh Allah Ta'ala dalam dunia dan di dalam akhirat. Sesiapa yang menyakiti hati Nabi akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dunia, dan lebih-lebih lagi dilaknat, dicela oleh Allah Ta'ala di akhirat kelak.
dan mensedia oleh Allah bagi mereka itu akan seksa yang sangat hina, dan tiada ada menyakiti akan Nabi yang terlebih besar daripada bahawa dikatakan bapa Nabi itu masuk neraka. Abu Bakar, Qadi Abu Bakar menyatakan sebagai penutup dia, tidak adalah orang yang besar kesalahan di sisi Allah Ta'ala ialah orang yang menyakiti hati Nabi dengan cara mengatakan bahawa bapa Nabi ke neraka. Antara kesalahan yang besar di sisi Allah Ta'ala, tuan-tuan, cercaan, makian, cercaan untuk menyakiti hati Nabi, kesalahan ataupun perkara yang sangat-sangat menyakitkan hati Nabi ialah mereka yang mengatakan bahawa ibu bapa Nabi ataupun bapa Nabi berada dalam neraka. Qadi Abu Bakar kata inilah antara kutukan, celaan orang yang akan mendapat laknat Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana mereka sangat menyakiti hati Nabi dengan cara mengatakan bahawa bapa Nabi ke neraka. Wallahu a'lam. Mana mungkin, tuan-puan, bapa Nabi seorang yang paling mulia nak melahirkan orang yang paling mulia. Orang yang paling mulia, makhluk yang paling agung. Tidak ada makhluk lain, tuan-puan, yang paling agung, yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala melainkan Nabi kita. Tiba-tiba bapa yang menjadi penyebab lahirnya dia ke neraka. Tak mungkin. Allah jaga ibu Nabi kita. Allah jaga keturunan bapa Nabi kita. Bukan saja bapa Nabi kita, tetapi keturunan bapa Nabi kita. Sampailah kepada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Salasilah keturunan Nabi kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak melahirkan usul ataupun dipanggil umbi, dia panggil akar umbi. Nak lahirnya Nabi kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melakukan sebaran perkara yang menyalahi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini antara keturunan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapa Nabi kita mulia, mana mungkin orang yang mulia akan diletakkan di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah Qadi Abu Bakar kata antara kata-kata yang sangat menyakiti hati Nabi kita ialah mereka yang mengatakan bapa Nabi kita ke neraka. Wallahu a'lam. InsyaAllah, tuan-puan, dalam kuliah akan datang kita akan sambung tajuk yang baru, iaitu teras yang keempat. Beriman kepada Rasul. Ini antara teras yang didetailkan oleh musannif dalam kitab mana-mana pun. Ada dua teras yang didetailkan oleh musannif, oleh para ulama kita. Di kalangan 6 teras ini, di kalangan 6 rukun iman ini, rukun iman ataupun teras sistem kepercayaan terhadap Tuhan ini berpaksi, berteraskan 6 rukun ini. Ada 2 yang didetailkan oleh para ulama kita, dan 4 lagi itu dihuraikan secara sederhana kerana dia lebih mudah dan lebih simple berbanding dengan 2 rukun, iaitu rukun yang pertama beriman kepada Allah Ta'ala, dan rukun yang keempat ini beriman kepada Nabi. Yang kita akan bincang, ada 9 ciri kenabian yang wajib ada pada Nabi kita dan para Nabi dan Rasul. Wallahu alam. Terima kasih tuan-puan yang join kita pada malam ini. Mudah-mudahan walaupun kita adakan kelas secara online, mudah-mudahan kita boleh dapat ataupun boleh mendapat manfaat daripada perkongsian kita. Walaupun tajuk ia ringan, tajuk dia mudah sahaja malam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita, dan beri yang paling penting, beri kepahaman kepada kita, dan beri kekuatan untuk kita beramal, untuk berpegang di hati kita pegangan akidah yang menjadi wajib usuli. Sangat-sangat penting, tuan-tuan. Kenapa? Kerana dia umbi. Dia bukan furuk, tetapi dia umbi. Dia akar umbi yang menentukan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang wajib dijaga, yang wajib disempurnakan. Jangan kita tinggalkan ilmu akidah ini walaupun kita dah anggap kita ini lepas fardu ain, tetapi tidak menjadi kesalahan, bahkan sangat baik
untuk kita ulan dan ulan sampai mati, kerana itulah dia style ataupun trend ataupun torik para tuan guru kita. Walaupun dia alim, tetapi dia menjadikan ilmu-ilmu asas ini sebagai ulangan dalam hidup dia sampailah dia mati. Walaupun dia dah alim, tetap dia belajar dan terus mengajar. Itulah dua title yang tidak ditinggalkan oleh para guru kita. Dia mengajar dan dia juga belajar. Kenapa? Kerana belajar dan mengajar ini dua title yang sangat mulia, sangat besar, pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'ul 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.